daripada Murrah, daripada sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat yang berada pada rahim-rahim manusia. Ada malaikat-malaikat tertentu yang dikhususkan oleh Allah yang bertugas di dalam rahim manusia, yaitu rahim wanita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang kedua, sambungan daripada ayat sebelumnya yang kita baca. Al-An'am ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Surah Al-An'am ayat yang kedua. Huwa alladhi khalaqakum min tin. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan ataupun menjadikan kamu min tin, daripada tanah, summa qada ajala, dan kemudian dia menentukan ataupun mentakdirkan ajal bagimu, yakni ajal kematianmu. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisinya, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui akan hakikat ajal tersebut. Summa antum tamtarun,
dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Al-An'am ayat yang kedua. Baik. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang menjadikan kamu, menciptakan kamu daripada tanah. Ini adalah merupakan penjelasan dan khitab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang hakikat kejadian. Hakikat penciptaan manusia adalah berasal daripada tanah. Dan menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada dua pandangan, dua pendapat merujuk dua jenis kefahaman yang berkait dengan ayat tersebut. Baik, yang pertama, pandangan ataupun kefahaman yang pertama ini adalah pandangan yang lebih masyhur, yang mana yang dirujuk iaitu personaliti ataupun susuk tubuh yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Manakala al-khalq, ciptaannya, merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini perlu dimaklumi dan difahami oleh kita semua bahawa setiap cabang, ranting ataupun dahan merujuk kepada segala anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam sentiasa disandarkan, sentiasa dinisbahkan kepada induk dia, kepada pokok dia, kepada teras dia, iaitu bapa kepada segala manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqakum adalah datang dalam bentuk sirah jamak, ramai, banyak. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah khitab untuk mereka, penjelasan untuk mereka. Siapa? Anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini adalah merupakan pandangan daripada Al-Hasan, juga daripada Mujahid, juga daripada Ibnu Zaid, juga daripada Ibnu Abi Najih, juga daripada Ad-Dhahak As-Suddi dan ulama-ulama besar yang lain. Itu kefahaman yang pertama. Manakala kefahaman dan pandangan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air mani, kita sebut hari ini dengan sperma, daripada tanah sesuai dengan hakikat penciptaannya. Dan kemudian Allah merubah dan membentuknya menjadi seorang manusia daripada sperma tadi. Allah menciptakan air mani, sperma itu daripada tanah sesuai dengan hakikat kejadian dia. Dan Allah merubah dan membentuknya menjadi seorang manusia daripada air mani ataupun sperma tersebut. Ini adalah pandangan daripada An-Nuhas. Boleh rujuk dalam kitab dan karya An-Nuhas sendiri, iaitu I'rabul Quran, jilid yang kedua, muka surat 55. Baik, di sini kita mendapat dua kefahaman. Kefahaman pertama, iaitu yang pertama tadi lebih merujuk kepada salasilah, nasab keturunan kita ni, sumber dia, resources dia, asal punca dia akan kembali kepada induk kita, bapa kepada segala manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam. Walaupun mungkin sekarang generasi manusia yang ada ni sudah berbilang bangsa, ada nama bangsa-bangsa tertentu, dengan warna kulit-kulit tertentu, dengan pelbagai agama-agama tertentu. Tetapi di sebalik variasi dan kepelbagaian tersebut, kita semua datang daripada induk yang sama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Tu.
Yang kedua, lebih kepada hakikat penciptaan kita sebagai manusia daripada sperma, daripada air mani yang lemah dan hina, kemudian dirubah dan dibentuk oleh Allah menjadi seorang manusia sesuai dengan hakikat yang ditentukan oleh Allah. Baik, jadi menurut saya ni bukan saya hak duduk depan ni, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Jadi selepas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hakikat penciptaan kejadian alam yang besar, kemudian barulah Allah menceritakan tentang hakikat penciptaan kejadian alam yang kecil. Hak mana alam yang besar tu? Dalam ayat yang kita baca sebelum ni, ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dan menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Jadi hak sebelum ni Allah menceritakan tentang hakikat kejadian alam yang besar. Cerita tentang apa? Tentang langit-langit yang berlapis-lapis, tentang bumi yang diduduki dan dihuni oleh manusia, penciptaan tentang alam semesta dan sebagainya. Itu alam yang besar. Kemudian dalam ayat yang kedua ni Allah menceritakan tentang hakikat penciptaan alam yang kecil. Siapa? Iaitu diri manusia itu sendiri yang berada di antara langit dan bumi, yang menghuni antara langit dan bumi. Dan dalam masa yang sama Allah telah menakdirkan dan menentukan ajal dan ketentuan bagi kedua-dua alam ini, sama ada alam yang besar ataupun alam yang kecil. Ajal dan ketentuan bagi alam yang kecil yang nama diri kita manusia, ajal itu ialah kematian kita. Manakala ajal ataupun ketentuan bagi alam yang besar ialah berakhirnya usia alam semesta ini yang kita namakan sebagai hari kiamat. Itu yang dimaksudkan. Baik, seterusnya Imam Al-Qurtubi mendatangkan satu riwayat, yang lebih tepat ialah asar, yang mana asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz dalam kitab dia Al-Hilyah, daripada Murrah, daripada sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan malaikat yang berada pada rahim-rahim manusia. Ada malaikat-malaikat tertentu yang dikhususkan oleh Allah yang bertugas di dalam rahim manusia, iaitu rahim wanita, yang mana malaikat tersebut dia akan mengambil air mani, dia akan mengambil sperma daripada perhubungan yang dilakukan dengan pasangan masing-masing. Kemudian sperma ataupun air mani tersebut mereka letakkan di atas telapak tangan mereka, letak atas tapak tangan mereka. Kemudian malaikat tadi akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, adakah daripada sperma ini, adakah daripada air mani ini kamu akan menjadikannya sebagai seorang manusia ataupun tidak? Maksudnya hasil daripada perhubungan tu, air mani ini kamu nak buat dia jadi manusia ataupun tidak? Kalau sekiranya Allah berkeinginan untuk menjadikan daripada sperma dan air mani tersebut seorang manusia, maka malaikat tadi akan meneruskan pertanyaan, lanjutkan pertanyaan. Wahai Tuhan, bagaimana pula dengan rezekinya? Bagaimana pula dengan ajalnya? Bagaimana pula dengan amal perbuatannya? Bagaimana pula dengan pengakhiran kehidupannya? Lalu Allah berkata, lihatlah kepada Alkitab. Lihatlah kepada Alkitab.
Kemudian malaikat tersebut pergi kepada Alkitab yang berada di sisi Lauhil Mahfuz. Lalu di sana mereka menemukan rezeki bagi manusia yang bakal diciptakan itu, ajal bagi manusia yang bakal diciptakan itu, amal perbuatan bagi manusia yang bakal diciptakan itu, pengakhiran kehidupannya bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Selepas itu malaikat akan mengambil tanah pemakamannya ataupun tanah perkuburannya, dan daripada tanah tersebut malaikat tadi akan mengaduk, mencampurkannya sekali. Air mani dengan tanah perkuburan, tanah pemakaman manusia yang bakal diciptakan itu. Inilah yang disebut di dalam surah Taha ayat yang ke-55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Baik, daripada bumi ini, daripada tanah inilah kami menjadikan kamu, dan kepadanya lah, yakni kepada tanah lah, kami akan mengembalikan kamu. Baik, ini adalah sebuah asar yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz di dalam kitab Al-Hilyah. Boleh rujuk jilid yang kedua, muka surat 280. Baik, seterusnya, ini menggambarkan kepada kita bahawa apa? Bahawa adanya proses hakikat penciptaan dan kejadian manusia. Kemudian dibawakan sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat besar Nabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih." Ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih. Tiada seorang pun yang dilahirkan, pasti tanah pemakamannya, pasti tanah perkuburannya akan ditaburkan ke atas dirinya. Ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz di dalam kitab yang sama, jilid yang sama, jilid 2, muka surat 280, penceritaan di dalam biografi Ibnu Sirin. Bahkan hadis ini juga disebut dan dicantum oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab dia Al-Jami' Al-Kabir. Boleh buka jilid 3, muka surat 2909, riwayat daripada Abin Nas. Baik, daripada sini kita dapat memahami bahawa sebelum manusia ini dijadikan, sesungguhnya telah diambil tanah pemakaman ataupun tanah perkuburannya untuk diadun dan diaduk sekali dengan air mani yang bakal menciptakan seorang manusia. Nak bagi analogi yang mudah macam ni, kalaulah sekiranya hakikat seseorang dulu sebelum dia dijadikan, tanah itu diambil di Pulau Pinang lah kata contoh, maka tanah pemakaman dia, tanah perkuburan dia, bumi Pulau Pinang lah. Kalau di London tanah tu diambil, di bumi London dah. Mana-mana tempat yang diambil untuk diadunkan sekali dengan sperma untuk menciptakan manusia tersebut. Baik, seterusnya didatangkan satu riwayat daripada Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab dia At-Tabaqat. Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab dia At-Tabaqat. Di dalam kitab At-Tabaqat disebutkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? An-nasu waladu Adam wa Adam min turab. Manusia-manusia itu adalah anak cucu keturunan Adam, dan Adam dijadikan, diciptakan oleh Allah daripada tanah. Itulah hakikat kejadian manusia. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat, juga disebutkan oleh
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kedua-dua kitab jami' dia. Jami' As-Saghir pun dia sebut, Jami' Al-Kabir pun dia sebut, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti kutkan hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang terpakai. Manusia, anak cucu keturunan Adam, dan Adam diciptakan daripada tanah. Baik. Seterusnya, ada riwayat daripada seorang tabi'in yang besar, iaitu Sa'id bin Jubair. Bagi yang biasa dengan belajar tentang tabi'in ini, tentu pernah dengar nama Sa'id bin Jubair. Yang mana Sa'id bin Jubair menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam alaihi salam ini daripada tanah yang disebut Dajna, daripada tanah yang disebut Dajna. Baik, ada riwayat yang menyebut Dahna. Apa beza Dajna dengan Dahna? Hanya kerana titik. Sebelum ni pun kita dah sembang benda-benda macam ni. Contoh, ada ulama yang sebut Dajna, Dal, Jim, Nun, Alif, Hamzah, Dajna. Tetapi dalam sistem penulisan ataupun percetakan, kalau titik tu jatuh, huruf jim hilang titik, dia akan jadi huruf apa? Dia akan jadi huruf ha. Sebab itulah ada setengah baca Dajna, yang tertinggal titik tu dia jadi huruf ha. Ada ulama sebut Dahna. Inilah yang disebut dalam kitab An-Nihayah. Nihayah ni dia nama panjang, Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, karya Al-Imam Ibnu Asir yang wafat tahun 606 Hijrah. Baik, kemudian dalam Al-Qamus disebutkan bahawa ada ulama-ulama yang membacanya dengan Dujina. Huruf yang sama, Dajna tadi, cuma baris tu, Dal baris depan, Jin baris bawah, Nun baris atas. Jadi dia baca Dujina. Ada Dajna, ada Dahna, dan ada sebahagiannya menyebut Dujina. Wallahu alam. Allah yang lebih mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan bumi ataupun tanah Dujina, sekiranya itu adalah kebenaran. Baik, seterusnya Al-Hasan. Satu riwayat daripada Al-Hasan menyebutkan, dan matanya tuan-tuan boleh temui dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, yang menyebut wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah, wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah, dan Allah menjadikan ju'ju'nya. Apa makna ju'ju'? Ju'ju' ni dalam bahasa Arab ada dua makna. Ju'ju' yang pertama makna dia dada. Ju'ju' yang kedua makna dia tulang temulang. Kalau sekiranya makna dia dada, Allah menjadikan dada Nabi Allah Adam alaihi salam min dariyah, daripada tanah bumi dariyah. Kalau makna dia tulang temulang, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tulang temulang Nabi Allah Adam daripada bumi dariyah. Baik, ma makna dariyah? Bumi dariyah disebutkan oleh Al-Jauhari dalam kitab dia As-Sihah. Dia lagi awal daripada Ibnu Asir. Al-Jauhari ni wafat 400 Hijrah. Jadi dariyah ni merujuk kepada nama satu perkampungan, iaitu perkampungan Bani Kilab. Perkampungan Bani Kilab, yang mana perkampungan ni berada dekat dengan Mekah, dan dia adalah satu perkampungan yang orang ni nak keluar ataupun menyusur ke arah kota Basrah di Iraq. Dia ada dekat dengan Mekah. Satu pandangan. Pandangan yang lain, dariyah merujuk kepada nama satu sumur. Sumur ni kita sebut oasis ataupun sumber air yang berada di Hijaz. Hijaz lagi luas. Dan ada satu wabak suatu ketika dahulu yang dikaitkan dengan dariyah, yang disebut demam dariyah. Demam dariyah, tak tahu apa cerita, saya pun tak cek lagi apakah yang dimasukkan dengan demam dariyah tu, satu wabak dulu. Jadi pernah dengar tak nama dariyah ni? Pernah dengar nama dariyah, satu tempat perkampungan Bani Kilab.
Baik, kalau teringat Doriyah ni, dia teringat kisah seorang sahabat dulu. Dia bukan sahabat sangatlah. Dulu waktu tahun 6 Hijrah. Tahun 6 Hijrah ni, waktu tu Rasulullah mempunyai niat, Rasulullah mempunyai action untuk memperluaskan empire dan wilayah Islam ni. Jadi Nabi dia nak hantar surat kepada pemimpin-pemimpin, sama ada pemimpin-pemimpin Arab ataupun non-Arab pada masa tu. Dan Rasulullah memilih untuk hantar kepada 8 orang pemimpin. Salah satu daripada pucuk surat tersebut Rasulullah hantar kepada seorang yang bernama, siapa dia? Sumamah bin Usal. Ada setengah riwayat sebut Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Pasal apa dia Al-Hanafi sedangkan dia hidup zaman Nabi? Bukan dia mazhab Hanafi dah. Kalau ulama-ulama kemudian, kalau belakang tu Al-Hanafi, mungkin boleh dinisbah dengan apa? Dinisbah dengan mazhab-mazhab tertentu seperti mazhab Hanafi. Ni zaman Rasulullah, Al-Hanafi merujuk kepada satu kaum, satu bani, satu suku, iaitu Bani Hanifah, Banu Hanifah. Sebab tu disebut Al-Hanafi. Kalau tengok khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib, selain daripada isteri dengan Fatimah, dia juga ada seorang isteri dengan wanita daripada Bani Hanifah. Sebab itulah anak dia daripada isteri tersebut Muhammad Ali Al-Hanafiyah tu. Kerana nisbah benda tu. Jadi kawan ni ialah seorang pemuka, seorang ketua kerajaan Yamamah yang tegas dan hebat. Jadi Rasulullah pun hantar surat kepada dia supaya dia ni masuk Islam. Tetapi surat Rasulullah tersebut macam dia endah tak endah, macam dia mempermain-mainkan surat Rasulullah. Dan kemudian dia ni suatu ketika pernah ada cubaan yang dia lakukan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai Rasulullah sebut kepada sahabat-sahabat bahawa halal darah Sumamah bin Asal ni. Dan nak jadi cerita, selepas peperangan dengan Yahudi Bani Quraizah, dulu ada Yahudi Bani Quraizah ni melanggar perjanjian. Jadi Rasulullah dan pasukan sahabat pergi serang perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Dan ada sebahagiannya selepas peperangan tersebut, Rasulullah minta mereka menuju ke arah satu tempat, yang mana mereka ni cuma 30 orang tentera berkuda. Rasulullah lantik seorang komander dari kalangan sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. 30 orang di bawah komander Muhammad bin Maslamah pi satu perkampungan disebut Qurata. Qurata ni dekat dengan Doriyah ni lah, dalam daerah Barakah. Inilah perkampungan Bani Bakar bin Kilab. Sebab tu dia kata tadi Doriyah, perkampungan Bani Kilab. Jadi di sana tu bila serbu di sana, ingatkah ada tentangan, ada perlawanan kepada pasukan sahabat-sahabat ni. Rupanya kecuk perut, semua pakat lari. Jadi sahabat-sahabat ni ambillah unta-unta dan kambing-kambing. Dikatakan dalam perjalanan pulang tu mereka bersua dengan siapa? Bersua dengan Sumamah bin Asal ni lah. Yang mana kemudian mereka ni ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan. Tetapi sahabat-sahabat tak tahu dalam tawanan-tawanan yang ditawan tu sebenarnya geng-geng ni nak pergi ke Mekah untuk apa? Untuk menunaikan umrah. Termasuk Sumamah pun nak pergi tunai umrah ikut cara jahiliah dia lah. Tapi seorang sahabat pun tak tahu dalam tu ada seorang yang halal darah dia, hak Nabi sebut tu. Terang pun tak kenal Sumamah. Jadi awak balik ke Madinah. Bila dikenal pasti Sumamah ni diikat di salah satu tiang di masjid. Jadi ringkas cerita, Rasulullah datang bertemu dengan dia. Dia kata, "Wahai Sumamah, ada apa dengan kamu?" Lalu Sumamah jawab apa? "Wahai Muhammad, sesungguhnya apa? Kalau kamu ingin membunuh aku, sesungguhnya darah aku ini mempunyai harga dan nilai yang tinggi. Kalau kamu nak bunuh aku, darah aku ni mempunyai nilai dan harga yang tinggi." Apa maksud dia? Bukan dia cabar Rasulullah bunuh dia, tidak. Maksud dia ialah darah yang dipunyai oleh seorang pemimpin, oleh seorang ketua ataupun suku kabilah ni, kalau ditebus dengan tebusan, harga dia tu tinggi.
Tu maksud dia. Aku ni kan pemimpin, maksudnya kalau kamu tu nakkan tebusan, orang akan bayar aku untuk dilepaskan tu, harga dia tu tinggi. Bukan dia cabar Rasulullah bunuh dia, tak maksud dia. Yang kedua, dia kata, kalau kamu melepaskan aku wahai Muhammad, kamu akan mengetahui bahawa aku ini adalah seorang yang cukup pandai berterima kasih kepada orang lain yang melakukan kebaikan padaku. Dan yang ketiga, sekiranya kamu inginkan sesuatu hadiah ataupun pemberian, aku akan berikan pada kamu. Tiga-tiga tu Rasulullah diam, Rasulullah tak jawab. Malam kedua Rasulullah tanya soalan yang sama, dia pun jawab benda yang sama juga. Malam yang ketiga Rasulullah tanya, dia jawab benda yang sama. Tapi malam yang ketiga Rasulullah kata, lepaskan Sumamah. Jadi dilepaskan Sumamah. Jadi dia keluar daripada Masjid Nabawi, dia menuju kepada satu kebun kurma yang berdekatan. Dia masuk di situ, dia mandi, menyucikan diri dia. Ada riwayat lain, sebelum dia masuk dalam kebun kurma, dia tanya sahabat Nabi, bagaimana cara kalau aku nak masuk dan memeluk agama kamu ni? Jadi sahabat kata, kamu kena bersihkan diri kamu, sucikan diri kamu dulu. Jadi baru dia pergi mandi. Lepas tu baru dia jumpa Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Dan antara kata-kata Sumamah terkenal, tiga benda ni. Dia sebut, wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya wajah kamu inilah dahulu adalah wajah yang paling aku benci atas muka bumi ni. Tapi hari ini wajah kamulah wajah yang paling aku sayangi dan kasihi di atas muka bumi ni. Wahai Muhammad, sesungguhnya demi Allah, agama yang kamu ajarkan ini, agama yang kamu dakwahkan ini adalah agama yang paling aku benci. Tetapi hari ini, agama ini adalah agama yang aku anuti sekarang. Dan yang ketiga, bumi inilah, negeri inilah, merujuk pada bumi Madinah, satu tempat yang paling aku benci dulu, tapi sekarang adalah tempat yang paling aku cintai dan kasihi. Kemudian panjanglah cerita dia lepas daripada masuk Islam tu. Dulu dia nak bunuh Nabi pun kerana ada hasutan. Siapa yang hasut dia? Siapa Nabi palsu daripada Yamamah? Musailamah Al-Kadzab. Dia dulu geng kawan tu lah. Geng kawan tu lah. Lepas masuk Islam, dia tukar cerita. Ni nak sebut tentang Doriyah je, bukan cerita Sumamah tu. Nak sebut asal dia tu, perkampungan Bani Kilab. Tak ada kena mengenal dengan benda ni. Semua perkataan tadi Doriyah, dia jadi keluar cerita. Okey. Baik, daripada asar-asar hadis-hadis tadi, menurut saya, sekali lagi bukan saya hadut depan, menurut Imam Al-Qurtubi, hadis-hadis, asar-asar dan perkataan-perkataan tabi'in tadi, dan kalau digabungkan dengan nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan hakikat kejadian dan penciptaan manusia, maka akan terjadilah synchronize, hubung kait, connection, sehingga kita tidak lagi keliru, kita tidak lagi samar, kita tidak lagi was-was, kita tidak lagi tumpang tindih dalam perkara tersebut. Tadi kita sebut perkataan-perkataan tabi'in, perkataan sahabat, asar, hadis Nabi. Dalam Al-Quran jelas Allah sebut hakikat kejadian manusia. Boleh buka surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Antaranya Allah menyebut, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia daripada satu saripati, iaitu tanah. Summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian daripada saripati tersebut kami menjadikannya nutfah, air mani, fi qararin makin. Dan kami letakkan dia di satu tempat yang kukuh. Kami letakkan dia di satu tempat yang kukuh, fi qararin makin. Apa dia tempat yang kukuh? Rahim-rahim manusia, iaitu rahim-rahim wanita, air mani itu disimpan. Sampai ayat 16 dia punya huraian. Ada lagi yang Allah sebut, macam imam-imam kita baca satu surah di hari Jumaat, surah As-Sajdah tu kan, ayat 7 sampai ayat 9. Wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu
wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan yang memulai penciptaan manusia daripada tanah, jelas. Summa ja'ala naslahu, kemudian kami menjadikan anak cucu keturunannya min sulalatin mimma immahin, daripada saripati air mani yang lemah, air mani yang hina. Kemudian kami menyempurnakannya dan kemudian kami meniupkan roh padanya dan kami menjadikan baginya pendengaran, penglihatan, wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit sekali manusia yang bersyukur. Dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, kami menjadikan manusia daripada tanah kering seperti tembikar. Lepas tu panah isu 2-3 hari ni dah, tanah cahaya. Tapi hakikatnya semua yang disebutkan tu tanah air mani yang hina, tanah air mani yang hina. Itulah hakikat manusia dijadikan, itulah hakikat manusia diciptakan. Tetapi secara umum, bila kita nak bercakap tentang komposisi, mungkin kita boleh berbincang dari sudut tu. Secara umum komposisi ada 4. Manusia ni ada jasad dia, manusia ni ada roh dia, manusia ni ada fitrah yang Allah letakkan bersesuaian dengan fitrah tersebut. Satu lagi cahaya. Walaupun konteks cahaya dibincangkan, dinisbahkan pada manusia, bukanlah pada aspek hakikat penciptaan dan kejadian dia, tapi cahaya yang Allah berikan kepada manusia ni di akhirat kelak, ataupun cahaya yang bentuk dia abstrak, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya kepercayaan, cahaya hidayah, cahaya petunjuk, bukan cahaya yang betul-betul untuk dikaitkan dan dinisbahkan dengan hakikat kejadian manusia. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan satu doa kan yang berkaitan dengan cahaya tu. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura fauqi amami tahti, apa semua tu, sampailah sekali Allahumma a'tini nura. Okey. Baik, jelas Seterusnya, wa ajalum summa qada ajalan wa ajalum musamman indahu, kemudian kami menetapkan ataupun mentakdirkan ajal bagi kamu, iaitu ajal kematianmu. Tu ajal yang pertama, ajal kematian. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisi Allah, yakni menunjuk kepada hari kebangkitan kedua bagi manusia, ataupun dengan nisbah yang lain, hari bumi ini dibinasakan, dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tentang persoalan ini, bila kita sebut persoalan ni di dalam kitab tafsir Al-Imam Abul Fida, siapa dia Abul Fida? Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kitab tafsir dia, Tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir mendatangkan beberapa pandangan. Ada 4 lah lebih kurang secara ringkas. Pertama ialah berkaitan ajal pertama yang disebutkan di dalam ayat dan ajal kedua yang disebutkan di dalam ayat. Pertama ialah riwayat daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair yang mengatakan bahawa Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan ajal yang pertama ini merujuk kepada ajal kematian manusia. Ajal pertama yang disebutkan ajal kematian manusia. Manakala ajal yang kedua ialah hari di mana kebangkitan buat kali kedua manusia yang dimatikan oleh Allah, bersamaan dengan peristiwa alam semesta ini dikiamatkan oleh Allah. Pandangan ini disepakati memang ulama-ulama besar, Ad-Dhahak, Mujahid, Ikrimah
Zaid bin Aslam, Muqatil ibnu Hayyan As-Suddi dan lain-lain. Yang kedua, iaitu riwayat daripada seorang tabi'in yang besar, Al-Imam Hasan Al-Basri, yang dikatakan pernah bertemu dengan 70 orang sahabat. Hasan Basri, tabi'in yang besar, bersumber dari riwayat daripadanya macam ni saja. Satu dengan dua ni benda sama, tapi ada sedikit huraian dan pendetailan. Imam Hasan Basri sebut macam ni: ajal yang pertama merujuk kepada permulaan penciptaan bagi seorang manusia, kemudian dia ada fasa kehidupan dia atas dunia sampailah dia bertemu dengan ajal kematian dia yang ditetapkan oleh Allah. Benda sama. Hak nombor satu tadi dia sebut umum, ajal kematian kamu. Tapi Imam Hasan Basri dia sebut bermula daripada manusia itu diciptakan, dia melalui satu tempoh, satu fasa kehidupan, kemudian satu masa sampai ajal dia dimatikan oleh Allah. Cuma dia hurai je benda tu. Dan ajal yang kedua pun sama. Bermula daripada kematian manusia tersebut, dia menjalani satu tempoh atau fasa yang kita sebut alam barzakh, sampailah dia dibangkitkan oleh Allah buat kali kedua, hari kiamat besok. Benda sama, satu dengan dua, cuma ada penghuraian. Manakala yang ketiga, ada satu sumber juga dikatakan riwayat daripada Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid yang mengatakan bahawa ajal yang pertama dan ajal yang kedua kita terbalikkan hak nombor satu tadi. Ajal yang pertama, maksud pendapat nombor 3 ialah bumi ini dikiamatkan. Ajal yang kedua tu baru ajal kematian, susunan dia tu. Tadi kan pandangan pertama, ajal pertama mati, ajal kedua kiamat. Pandangan ketiga ni ajal pertama tu dia letak kiamat, ajal kedua tu baru mati. Okey. Yang ketiga, Atiyah meriwayatkan juga bersumberkan daripada Ibnu Abbas. Ini cukup berbeza, dan ini adalah satu pandangan yang berpredikat gharib, aneh, pelik. Dia kata yang pertama tu, ajal yang pertama merujuk kepada pengambilan roh oleh Allah sewaktu manusia itu tidur pada waktu malam, dan Allah akan mengembalikan roh tersebut bila dia bangkit bangun pagi esok. Dan yang kedua tu barulah ajal kematian. Jadi pandangan nombor 4 ni langsung tak menyentuh tentang hari kiamat. Ajal nombor 1 tu roh yang Allah ambil waktu kita tidur, kemudian masuk balik waktu kita sedar. Ajal yang kedua tu baru ajal kematian. Jadi hak nombor 4 ni dia tak sentuh pun tentang hari kebangkitan. Jadi sumber hak nombor 4 ni ialah daripada surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah yang telah menidurkan kamu, mewafatkan kamu pada waktu malam. Bukan mematikan, betul hak ni. Allah ambil tu. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa perbuatan kamu pada waktu siang hari. Okey. Baik, bila sebut tentang ajal kematian, ajal tuan-tuan, tak ada siapa tahu. Semua ni dalam ilmu Allah. Saya pun tak tahu mati saya bila, ajal saya bila. Kalau bercakap atas dasar kemungkinan, umur berapa dah ni? 46 dah. Duduk depan tuan-tuan ni 46. Atas kemungkinan mungkin 52, mungkin 60, mungkin 70. Atas kemungkinan. Ataupun betul-betul umur 46, tapi lah ni baru bulan Februari. Mungkin Allah nak ambil bulan Ramadan ni, wallahu alam. Allah nak ambil Syawal lepas raya, wallahu alam. Allah nak ambil hujung tahun, cuti sekolah satu lagi, wallahu alam. Hari apa kita tak tahu, tuan-tuan tak tahu, saya tak tahu. Bulan berapa saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Tahun berapa saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Pukul berapa Allah nak ambil, lepas subuh ke, wallahu alam. Lepas waktu duha ke, wallahu alam. Sebelum zuhur, selepas zuhur ke, wallahu alam. Lepas asar ke, wallahu alam. Masa duk tengok drama Korea waktu maghrib pun, wallahu alam. Lepas isyak ke, masa tahajud, wallahu alam. Dan asbab bagi kematian juga kita tak tahu. Nak mati cara biasa di rumah, atas tilam kita sambil tidur, mungkin.
Ataupun di luar rumah, aksiden mungkin, jatuh pokok mungkin, terjun lubang mungkin, ataupun kita kata dibunuh mungkin, mati syahid dalam perang mungkin. Semua tu atas kemungkinan. Kita tahu kita nak diambil Allah dalam bentuk macam mana. Dan yang terakhir, kalau boleh, kita pun tak tahu pengakhiran kehidupan tu, Allah ambil kita dalam keadaan beriman pada dia ataupun sebaliknya. Tapi kita harap dan kita selalu minta, kita doa lepas sembahyang, kita dan semua orang Islam mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan moga Allah mengampuni dosa kita dan mengabuli permintaan kita, mati dalam sebaik-baik kematian. Baik, begitu juga dengan hari kiamat. Hari kiamat ni Allah saja yang tahu. Walaupun Rasulullah Nabi Muhammad tu kekasih Allah, orang yang dekat rapat dengan Allah, manusia yang diselawatkan oleh Allah, adakah Rasulullah tahu bila kiamat berlaku? Tak tahu. Rasulullah pun tak tahu. Tengok hadis Jibril, Islam Imam Ihsan tu kan, bila Jibril tanya mata as-sa'ah, bilakah waktu berlakunya kiamat, Rasulullah kata apa? Rasulullah jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Rasulullah tak tahu, Jibril pun tak tahu bila hari kiamat berlaku. Tapi Rasulullah sebut dalam hadis tu bukan berlaku bila hari kiamat, tapi apakah sebahagian dari tanda-tanda kiamat. Bahkan dalam hadis lain banyak tanda-tanda kiamat, dekat-dekat nak berlaku kiamat. Rasulullah sebut kalau terjadi benda macam ni, nak dekat dengan kiamat. Jadi peristiwa macam ni, nak dekat dengan kiamat. Jadi event macam ni, kiamat nak berlaku. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Benda-benda ni supaya menjadi apa? Keberhati-hatian, kewaspadaan kepada kita, supaya tidak terkena dengan fitnah-fitnah yang disebut fitnah akhir zaman. Jadi fitnah-fitnah ni bahaya dia boleh makan akidah, dia boleh makan syariat, dia boleh makan agama, yang menyebabkan akidah kita mungkin terseleweng, mungkin terbabas, mungkin tersasar. Agama kita pun sama, mungkin tergelincir, mungkin terlepas. Jadi bahaya fitnah-fitnah ni. Jadi supaya kita ni pegang sungguh dengan akidah tauhid yang betul, jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu, pernah seorang sahabat mai tanya, betul-betul Nabi, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, bilakah kiamat berlaku? Bukan main-main. Kita tak ada nak tanya, berasa nak tanya, dia dah tanya awal, bilakah kiamat akan berlaku? Tapi Rasulullah tak jawab. Rasulullah jawab dengan persoalan balik, apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat? Dia mari tanya Nabi, bila kiamat nak berlaku, Rasulullah tanya, apa persediaan yang kamu dah buat untuk hadapi kiamat? Macam kita hari ni, confirm akan mati tak? Confirm akan mati. Jadi, apa persiapan dan persediaan kamu untuk menghadapi kematian? Itulah. Okey. Mana tadi? Summa antum tamtarun. Kemudian kamu masih lagi ragu-ragu, was-was, keliru dengan hari kebangkitan tersebut, kerana kamu masih lagi berbantah-bantah. Ini merujuk pada orang-orang kafir yang seolah-olah mereka menafikan bahawa kiamat itu bakal berlaku. Maksudnya kalau mati dah gutulah, tak ada kiamat dah. Kita ni tak dibangkitkan buat kali kedua dah, tak ada resurrection dah orang kata. Baik, orang yang berfikiran macam ni, dia fikir macam mana wallahu alam lah. Adakah dia cuba mempertikaikan kemampuan Tuhan, kemampuan Allah, kuasa Allah untuk membangkitkan dia kembali? Contohlah, bila seseorang tu meninggal dunia, tanam dalam tanah, jadi tubuh dia, jasad dia tu akan dimamah tanah, dimakan ulat, dimakan cacing. Hak tinggal apa? Tulang. Hak tinggal sulbi. Jadi adakah dia tidak mempunyai keyakinan bahawa Allah boleh cantum balik, tangkuk balik dia jadi sebagaimana asal dia untuk berhadapan dengan Allah di mahsyar kelak? Dia fikir sukar ke Allah nak buat macam tu?
ataupun juga bentuk apa dalam agama lain. Bagaimana agama lain cara penyempurnaan jenazah mereka ketika meninggal. Hindu contoh dibakar, jadi tinggal abu. Peranyuk abu ni, sungai ni sikit, laut ni sikit, tasik ni sikit, sungai ni sikit. Oh, macam mana Allah nak tarik balik ni? Nak bagi abu tu bertangkuk bercantum jadi macam ni balik. Sukar ke? Ataupun mungkin orang tu terlibat dengan kemalangan atau aksiden, duk jalan tepi laut, berum jatuh, perak mari jerung, sambat, separuh tubuh duk dalam perut jerung, separuh lagi hanyut dalam laut. Macam mana nak cari jerung tu pula, nak panggil hak hanyut pula? Make it simple. Jadikan benda ni mudah. Sebelum kita jadi lagu tu kita duduk lagu ni kan, sebelum mati tadi, kita ada tubuh. Allah bagi mata melihat, telinga mendengar, mulut bercakap, boleh bergerak, boleh beraktiviti, boleh bersosial. Bila mati, jadi lagu tu. Adakah kita terfikir bahawa Allah tidak mampu untuk jadikan kita macam ni balik? Cuba pihak depan awal. Sebelum ni, sebelum Allah buat kita, sebelum Allah cipta kita, kita ni ada ke tak ada? Kita ni ada ke tak ada? Langsung tak ada. Kita ni daripada zero, nol, kosong. Daripada nothing kita ni, Allah boleh buat kita jadi lagu ni. Hak daripada tak ada apa-apa. Apakah kita hak lagu ni dah cuma mati tinggal tulang, Allah tak boleh buat balik? Pemikiran tu tak logik langsung lah. Takkanlah kita daripada tak ada langsung boleh jadi macam ni, tiba-tiba hak ada sisa-sisa, hak ada baki tu, tak boleh buat rasa hak ni. Hak dulu boleh buat, tak logik langsung lah nak cakap macam tu. Jadi inilah yang mereka ni risaukan. Sebab banyak ayat-ayat kemudian banyak yang mereka cuba nafikan. Itulah sifat orang-orang musyrik, sifat orang-orang kafir. Jadi kita tidak boleh bersikap demikian. Ragu-ragu, was-was tentang hari kiamat ni bahaya. Sebab ini salah satu rukun iman kita ni, akidah kita. Percaya kepada hari kiamat ni teras, base. Jadi kalau main, betul juga orang etis cakap, betul juga orang liberal cakap, betul juga orang ni cakap. Aku pun jadi ragu-ragu sekarang. Mungkin ke jadi kiamat? Mungkin ada main was-was, bahaya. Boleh terbabas, boleh mengelincirkan akidah. Itu kena yakin sungguh-sungguh kiamat pasti berlaku. Kita akan berhadapan dengan Allah di mahsyar untuk diadili dan dihakimi segala amal perbuatan kita. Baik kebaikan yang sebesar zarrah ataupun keburukan yang sebesar zarrah, semua tidak akan ternafi dan hilang di mata Allah. Semua akan dinilai. Ini yang kita takut pun. Atas dunia berkemungkinan lah. Atas dunia kita mungkin boleh terlepas dalam isu-isu apa. Mungkin kita, kawan karib kita peguam, hang ejah lah kat aku lah, bagi aku terlepas, aku bayar sekian-sekian. Mungkin kita terlepas atas dunia. Lawyer pula kawan sekolah kita dulu, hang bagi ejah, hang buat ayat sedap-sedap sikit, biar terbelik geng kawan tu, aku boleh lepas lah. Ataupun kabel kita habsak-habsak, ya mungkin boleh terlepas. Di hadapan Allah besok boleh lepas tak? Nak rasuah siapa? Nak bayar siapa? Siapa geng sekolah kita? Tak ada dah. Tak ada dah. Ini betul-betul diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fikir-fikirlah bahawa kita akan mati. Ada tempat yang kita sementara dinamakan barzah tu, dan kita akan bangkit balik untuk Allah adili. Berat tuan-tuan. Kalau orang fikir jauh, renung jauh perjalanan tu, tak tahulah macam mana kita nak fikir, nak bagi lepas tu. Macam-macam dah kita duk buat atas muka bumi ni. Hak bahagian amalnya, hak bahagian dosa, hak bahagian jahat, hak bahagian buruk ni, semua tu tak akan kalih dah. Kiri kanan duk ada dah. Mereka tak akan kita panggil, tak akan lalai dan cuai daripada tugas mereka. Tunggu buka kitab masing-masing, buku masing-masing untuk dibacakan di hadapan Allah. Hak tu yang paling kita gerun, hak tu paling kita takut. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal perbuatan kita di atas dunia ini dan diampunkan segala dosa-dosa dan kekhilafan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berhenti setakat ni. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk dan hidayah di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik tetap datang daripada Allah,
Yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.